Meh kita tengok kisah ni, isteri dia ada sebuah rumah dan rumah itu adalah tempat berteduhnya suami dan anak-anak. Isteri meninggal dunia dan juga dalam waris faraid isteri terdapat mak dan ayah isteri. Dalam perjanjian, rumah ni berharga 500,000. Kemudian si isteri ni pada tahun 2010 dia telah membuat pinjaman dengan bank sebanyak 500,000. So kalau ikutkan bank, dia hanya isteri ni seorang yang membayar 2,200 sebulan untuk dalam tempoh masa 30 tahun. Kemudian disebabkan dia buat perjanjian dengan bank minta ambil MRTT dan MRTT ni bernilai 250,000 selama 20 tahun. Dan pada tahun 2010, waktu itu isteri masih sihat, isteri telah membuat sumbangan takaful dan membuat manfaat takaful sebanyak 500,000. Disebabkan oleh dia adik suami, isteri ni dalam manfaat takaful dia, penamaan dia adalah hibah bersyarat. Apa yang bank tahu, si isteri sahaja seorang yang bayar RM2,200 sebulan untuk melafalkan pinjaman baki pinjaman rumah. Tetapi sebenarnya suami dan isteri bergabung sama rata, seorang 1,100 untuk membayar pinjaman rumah dengan bank. Tahun 2024 ditakdirkan isteri ini meninggal dunia disebabkan oleh sakit. Maka dia meninggalkan 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Ibu bapa isteri ini masih lagi hidup pada tahun 2024, menjadikan waris pusaka faraid kepada isteri ini adalah ayah si isteri, mak si isteri, suami si isteri dan juga anak lelaki serta anak perempuan si isteri. Berapakah nilai faraid kepada semua waris-waris yang ditinggalkan? Mak menerima 1/6 daripada harta si isteri. Ayah juga menerima 1/6 daripada harta si isteri. Suami menerima 1/4 daripada harta si isteri, manakala anak lelaki menerima 10/36 harta yang ditinggalkan oleh isteri, dan anak perempuan menerima 5/36 harta yang ditinggalkan oleh isteri. Bermakna suami menerima jumlah yang tertinggi, tetapi apabila digabungkan antara mak dan ayah si isteri, maka mereka berdua inilah yang menerima harta untuk faraid yang tertinggi sekali. Okey, kita tengok kepada rumah yang dipinjam oleh isteri pada tahun 2010. Rumah tu hari ini pada tahun 2024 sewaktu kematian isteri bernilai RM600,000. Okey, apabila suami pergi ke bank, dia cek balance pinjaman bank waktu itu adalah sebanyak RM350,000. Nasib baik si isteri tu ada ambil MRTT. MRTT mengikut jadual yang sediakan, pampasan yang akan diterima untuk manfaat takaful tu adalah sebanyak RM100,000. So balance yang kena bayar kepada bank untuk mendapatkan rumah tersebut adalah RM350,000 tolak RM100,000, dan balance adalah sebanyak RM250,000. RM250,000 ni suami selesaikan dengan menggunakan manfaat takaful dan penamaan dia secara hibah yang telah diberikan oleh isteri kepada suami.
jumlah manfaat takaful itu adalah sebanyak RM500,000. So suami menggunakan RM250,000 ni dan dibayar kepada bank untuk bank riliskan rumah tersebut sebelum penukaran nama dilakukan. Tapi ayah dengan mak si isteri ni, dia cakap dia tak mau melepaskan hak faraid. So berapakah nilai yang suami ni perlu dibayar kepada mak dengan ayah si isteri supaya rumah tu tak tergadai? Seperti mana yang saya pernah cakap sebelum ini, walaupun pinjaman ini atas nama isteri, tetapi suami juga membayar separuh daripada pinjaman tu. So nilai rumah RM600,000, tolak baki pinjaman yang tidak diselesaikan adalah sebanyak RM350,000. So dalam tu dia ada lebih kurang dalam RM250,000 yang telah dibayar oleh kedua-dua suami isteri ni pinjaman tu lah. So sebenarnya seorang membayar sebanyak RM125,000 sahaja untuk nilai rumah tersebut. Yang ni dinamakan sebagai harta pencarian. So bermakna suami isteri, arwah isteri ni, dia telah contribute RM125,000 campurkan dengan RM100,000 MRTA. So arwah isteri telah contribute RM225,000. Manakala suami pula dia dah contribute sebanyak RM125,000 campur RM250,000 untuk rumah tersebut. So dapatlah dicampurkan nilai ni, dapatlah RM600,000. So untuk dibahagikan kepada mak dan ayah, cuma nilai yang dibayar oleh isterinya sahaja. Sebab suaminya tu dia boleh menuntut sebagai harta sepencarian untuk membayar rumah tersebut. So nilai dia yang ditinggalkan untuk ayah dengan mak ni, yang saya kira adalah sebanyak lebih kurang RM37,500. So 1/6 daripada rumah yang ditinggalkan oleh isteri ni didapat kepada mak dengan ayah dia, RM27,500 sahaja seorang, bukannya RM100,000. Sebab di Malaysia adanya harta pencarian, dan harta pencarian ni adalah sebab nak bayar rumah bukannya seorang, berdua nak bayar. Maka suami menggunakan duit pampasan hibah yang balance RM250,000 yang diberikan oleh isteri untuk membayar bahagian mak dan ayah kepada mak dan ayah mentua mereka lah, untuk mendapatkan rumah ni. Rumah tak terjual, rumah dapat diwarisi kepada anak-anak. Selesai satu masalah.